Okay. Alhamdulillah, syukur. Okay, so hari ini kita punya tajuk adalah influencer model. Saya nak tanya Adam. Adam pernah mendengarkan topik influencer model ni? Belum lagi. Influencer model belum lagi. Fazli dah pernah dengar Fazli? Benar. Pernah? Baru hari tu. Baru hari tu Bila? Dengan Kak CZ. Alright. So tak apalah, kita sama-sama Macam Adam belum pernah kan. Okay, so apa yang kita faham ataupun Adam lah kan, tanya Adam apa yang Adam faham tentang influencer ni. Dia ada maybe dia dua suku kata kot, dua perkataan lah, iaitu influencer model lah. Apa yang dia trendsetter lah bagi saya. Contoh, kalau bagi contoh dekat yang jadi sekarang, saya rasa ramai kenal tu Kyrie Irving. Apa yang dia buat ketika pandemik ni, dia barang yang dia beli, so dia wawarkan. So tiba-tiba barang tu akan habis dekat Shopee. Lepas dia wawarkan tu, apa yang dia beli nanti mesti habis. So bagi saya tu influencer lah. Maknanya dia influence orang lain untuk beli barang yang dia beli. Itu yang saya faham lah. Right, betul? Okay. So influencer ni dia adalah seseorang yang mempengaruhi, yang boleh mempengaruhi orang lain lah. Contohlah saya ambil paling dekat leaders kita lah. So basically leaders adalah seorang influence lah, seorang influencer. Dia nak leader kita ni influence other people, iaitu ejen-ejen mereka lah, anak-anak buah dan juga kita punya agensi dan sebagainya lah, men-influence yang lain untuk berjaya sama-sama seperti leader-leader kita. So jom kita tengok untuk kita identify yang pertama dululah kan. Influencer model ni adalah kita kena tahu CMR. Apa tu CMR, Fazli? CMR. Soalan bocor sebenarnya ni. Tak tahu CMR apa. Okey. CMR, soalan bocor ni, cuba tengok kat dalam skrin kita. Cuba tengok. Betul. Clarify measurable results. Yes. So short form dia adalah CMR lah. Clarify measurable result. So yang pertama, macam mana kita nak clarify result kita dan sebagainya? Yang pertama, what do you want to achieve? Kita ambil contact business lah. Kita ambil contact business dalam Prudential Agency Group ni. And what do you want to achieve? Dia ada dua lah. Sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okey, contohlah salah satu Fazli. Jangka masa pendek ni macam mana? Betul, what do you want to achieve? Maybe income ke? Boleh. Okay, kalau Adam macam mana Adam? Kalau jangka masa pendek ni? Jangka masa pendek, selain income Tak apa, okey. Apa yang Adam rasa? Reward lah. Reward lah. Can be anything lah. Dalam masa jangka masa pendek, macam ada setengah orang, contoh macam Fazli tadi bagi tahu, income lah. Maybe maksud Fazli adalah increment tiap-tiap bulan macam tu, ataupun dalam masa pendek, dalam tempoh 6 bulan ni atau setahun ni aku nak ada pendapatan sekian-sekian. Nanti saya akan kupaskan lagi. Okay, so itu jangka masa pendek. Jangka masa panjang macam mana Zam? Kalau jangka masa panjang, jangka masa panjang something yang big lah dalam hidup kita. Contoh kalau kita letak set lagi 5 tahun nak beli landed house, so kita kena achieve benda tu lah. Tu long term lah. Alright. So boleh, tak ada masalah. Okey, betul. So dia boleh jadi macam tadi Adam cakap rumah kan. Tapi saya tambah sikit lagi lah. Contohnya macam kita. Saya yakinlah setiap yang jadi ejen pasti ada cita-cita nak promo. Betul tak? Nak promo jadi leaders, nak promo jadi manager. Betul tak? So itu kita boleh letakkan time frame untuk kita nak achieve dalam masa jangka panjang lah. Okey. So kita kena analyse. Analyse ni analisis lah. Lepas kita dah tahu clarify, measurable and result ni, kita nak tengok result kita kat mana sekarang. Kita tengok diri kita je. Result kita dekat mana, kita kena clarify. Clarify macam mana? Kita analysis, find, kita tengok dia bermula dengan sini tau. Analysis, find vital behavior. Vital behavior ni apa yang Adam faham. Tapi selain daripada Adam dengan Fazli, kalau ada yang nak unmute pun boleh je, tak ada masalah. Kesian lah macam nanti diorang alamak kan. Tapi diorang peneman saya lah. Macam contoh kalau ABI ke, minta maaf lah saya ada nampak ABI, Rini ke kan. Boleh lah Azhar, jangan lupa Azhar boleh.
on video tu boleh tengok, tanya. Okay. So vital behavior kita ni. Apa vital behavior kita? Find vital behavior kita. Macam mana? Kat nombor 2 tu kalau kita tengok, what few behavior will lead to the greatest amount of change. Maksudnya dekat sini kita tengok behavior kita. Analysis behavior kita. Tengok apa result kita ada sekarang, apa yang kita capai sekarang waktu ketika ini, and kita tengok behavior kita. So capailah apa yang result kita. Kalau belum memuaskan lagi, kita kena analyse lah behavior kita. Nanti saya akan kupakan sikit-sikit. Okay, satu-satu. Dan lepas tu kita tengok dekat sini kita ada 6 sources of influence. 6 sources of influence lah. Dia ada personal untuk motivation ability, social untuk motivation and ability. Contohnya maksudnya contoh social motivation, social ability. Dia ada 6 lepas tu structural motivation and ability. Okay. Alright, jom kita buat latihan sikit lah. Kita pergi ke yang nombor 3 ni, how will you motivate and enable change? Nanti saya akan tunjukkan, nak nampakkan lagi untuk slide seterusnya. Okay, right. Okay, jom kita buat latihan sikit. Okay, Adam baca sikit Adam. Yang tu, magic wand, magic wand. Direction. Oh, if you could change behavior. If you have a magic wand and you could use to change your own behavior or someone else, what will you change? List down the person you want to change and what you want to change. Okay, nampak tak kat sini? Magic wand ni kalau ikutkan dia, kalau tak salah, tongkat sakti pula. Harry Potter. Tak salah Harry Potter kan. So, contoh, sekiranya diberikan tongkat sakti kepada Adam kan, list down the person you want to change and what you want to change. Maksudnya kat sini, contohlah, you want to, who, kalau dia kata who tu, contoh, nak ubah orang, tapi basically kita tak cakap ubah orang lah, kita tengok me, diri sendiri kan. Okay, kita tengok, kita tulis yang mana ada buku, pen, kertas, kita tulis, okay, nak ubah diri, saya nak ubah diri saya, apa yang saya perlu ubah, maybe boleh lebih kurang dalam 30 second je, ambil 1 point ataupun 2 point sahaja buat. Ataupun contoh, saya nak ubah saya nak ubah macam mana? Saya nak ubah keadaan sekarang, tapi benda tu memang mustahil lah kan, tak boleh kan. Kat sini sebab tu dia bagi tahu who and what. Who ni siapa? Boleh buat jadi diri sendiri, dan juga what, apa yang aku kena ubah, apa yang aku perlu ubah. Alright? Sebentar lalu sambil tulis tu. Okay, kat sini. Influence the ability to change our own behavior or the behavior of others. Ni tadi saya bagi itulah. Right. Semua okey lagi? Balia okey? Mantap. Okay, right. Okay, kita ke begini. Okay. Ini yang dikatakan tadi tu, CMR ni, clarify measurable result. Okay. Problem, selalu masalah yang dihadapi lah. Okay, Fazli, tolong Fazli. Boleh tak Fazli? Bacakan tu. Our motivation. Problem Okay, clarify measure results. Problem, our motivations and ability to create change depend on having clear, compelling and measurable results. Consequently, macam mana nak sebut? Consequently, many of us fail to create a change from the outset because we fail to envision this result. This result. Okay. Alright. Maksudnya kat sini, our motivation and ability to create change depend on having clear. Maksudnya kat sini, okay, bila kita nak tengok result kita ataupun kita nak mencapai sesuatu result yang kita nak capai, contohlah katalah aku nak start club nak mencapai start club. Kita tengok adakah kita punya CMR ni kita ni adakah clear? Maksudnya jelas tak? Okay, jelas tak nak start club? Okay, bila nak start club tak tahu kan. Okay, contoh macam tu. Compelling and measurable. Masuk akal tak? Maksudnya measurable ni sesuatu yang boleh diukur. Make sense tak? Make sense kan? Contoh, okay, contoh lah. Lagi saya bagi satu contoh. Okay, Adam rasa macam mana Adam? Yang boleh measurable kan yang tak boleh? Ataupun apa yang Adam faham daripada yang masalah cuba kita sampaikan ni. Our consequently many of our fail create change tu. Kita nak berubah tapi kita nak sesuatu tu tapi kita tak nak ubah diri kita. Macam tu lah.
Yang saya faham many also fail to create change from the outset because we fail to result. Dan yang satu, kita tak boleh nak kita tak vision dengan tak percaya apa yang kita nak achieve. Alright. Macam tu lah. Kita sebenarnya kena identify apa yang kita kena ubah dan apa result kita. Contoh, kita belum capai lagi Star Club. Kita kena tengok identify lah kenapa kan. Kita kena ubah dan apa result kita. Contoh, maybe kita ambil contoh apa yang kita boleh ubah behavior kita. Dia related tau, analyze dengan find vital behavior ni. Kita tengok kat sini. Tengok. Ini dia solution dia. Don't waste a moment on how to create change until you clarify what you want, why you want. Maksudnya dekat sini why and when lah. Maksudnya kat sini dia bagi tahu, CMR ni kita kena tahu, kena identify. Contohlah kita buat macam Adam tadi, Adam kata apa? Jangka masa pendek tadi, Adam? Panjang. Jangka masa panjang. Landed house, own landed house. Untuk jangka masa panjang, Anda kata nak landed house macam tu kan? So Adam kena tahu what, apa yang aku nak capai. Lepas tu kenapa saya kena capai, dan bagaimana bila you want it, bila yang Adam nak capai. Kalau tidak ada 3 perkara ni, dia masih lagi CMR tu masih lagi itulah tak clear, tak compelling and unmeasurable result lah, maksudnya macam tu. Clear tak setakat ni? Faham. Lain-lain tak macam Umi ke Ayi, sebab saya tak nampak lah sebab ni kan tak on video kan. So saya tak sure tu saya tanya tu. Sebab setakat ni peneman saya hanyalah Fazli dan juga Adam. Dengan yang lain yang buka video lah. Right. So kita kena tahu 3 perkara ni. What, why and when. Kenapa aku kena capai ni? Ada setengah orang, contoh lah, saya ambil lah kereta lah. Kereta saya nak kereta BMW ataupun saya nak kereta Mercedes contoh. Kenapa nak pakai? Tak tahu lah. Tengok macam Coach Mi pakai nampak cantik je, nampak menarik je. Tengok Coach Martin pakai BMW macam nice pula kan. Macam kena pula dengan saya. Macam tu. Tapi sedangkan dia tak tahu pun, dia tak feel pun. Dia macam tu lah. Dia tak tahu. Ataupun, lawa lah kita Coach Lan, Ford Mustang. Tapi dia tak tahu kenapa dia nak kena ada tu. Sedangkan dia cuma nampak menarik je. Why? Of course lah why. Sebab apa? Masing-masing mesti tahu lah. Big why lah orang kata kan. Dan when? Bila nak capai ni? InsyaAllah lah, tengok kalau ada rezeki, adalah. Biasa tak kita dengar tu? Contoh kan. Saya ambil contoh bukan sebenar contoh lah sebab body saya lah Nana lah contoh contoh selalu kebanyakannya semualah lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kenapa nak kereta ni? Tak tahu nampak menarik lah. Bila nak pakai? Maybe kawan-kawan rakan-rakan kita ni yang dalam ni boleh tanya dekat kawan kita kat luar sana tu. Kau nak pakai kereta ni tak? Memang nak pakai bila? Tak tahulah, insyaAllah lah, ada rezeki ada lah. Biasa dengar tak tu? Biasa. Dia tak set goal lah sebenarnya. Mana? Dia tak set goal tu betul-betul lah. Maksudnya problem ni macam tak set goal tu betul-betul bila kita nak target. Kenapa? Betul lah. Saya nak tanya satu kat Adam. Kenapa Adam nak rumah tu? Landed house tu? Impian isteri saya. Jadi saya kena realisasikan. Bila Dam nak dapat tu? Saya kata kat dia lagi 5 tahun. 5 tahun tu starting daripada contracted ke ataupun starting daripada hari ni? Ataupun awal tahun ni? Contracted. Alright. So basically 2 perkara ni ada dah. Waktu dah ada lah kan tadi kan rumah. Kita ke next. Bila kita sebut CMR ni, dia kena diiringi dengan SMART and effective result is S yang pertama. S yang pertama adalah what exactly specifically do you want it to achieve? Do you want to achieve? Macam tadi dah saya cakap tu. Kenapa nak rumah? Kenapa nak kena Star Club? Kenapa nak kereta? Spesifik lah. Contoh lagi satu contoh nak pakai kereta apa?
Apa nak pakai kereta apa? Ada saya macam tu. Ataupun nak pakai kereta apa? Nak pakai BM. BM apa? Tak tahulah. Macam Coach Martin tu BM. Tu BM apa lah? Nampak tak? Dia tak spesifik. Dia kena, kalau sebut spesifik ni Mak Dang power lah. Dia boleh cerita lah. Dia boleh cerita contoh 33 OE. Dia boleh cerita features dia. Boleh cerita sport rim berapa, horsepower berapa. Tu kelebihan Mak Dang lah. Tapi kita, kalau boleh kena tahu lah. Macam contoh nak pakai kereta apa? Contoh BMW 5530E, warna apa? Itu lain macam tu pada control tu. So basically kena spesifik. Lagi satu spesifik saya nak tunjukkan biasa yang kita dengar. Awal-awal bila kita join kan. Okey. Kenapa join bisnes ni? Sebab nak tolong family. Biasa tak dengar? Biasa dengar tak? Biasa. Biasa dengar nak tolong family. Okey, saya nak tanya. Tolong family, kalau contoh parents cakap dengan kita kan, bang, tolong jap mak, tolong apa mak? Tolong beli bawang 2 biji, sayur 2 biji, sayur 1 ikat kan, sekian-sekian ikan ni kan. So kita beli. Kita tolong tak family kita? Tolong. Pasal baju pun tolong. Betul tak? So kita kena spesifik. Tolong yang macam mana? Tolong contoh, starting daripada sekarang ni, duit income saya, komisen saya 500, saya nak bagi dekat parent saya RM250 setiap sekali komisen saya masuk. Contoh macam tu. Spesifik kan? Bila kita dah bagi, okey, bila income naik, okey, lepas ni starting bulan depan aku kena dapatkan 1000 komisen. Lepas tu dapat 1000 komisen, saya nak bagi dekat parent saya 300 mak, 300 saya setiap kali komisen masuk. Nampak tak? Spesifik tak? Kenapa kita nak kena achieve? Tu maksudnya. Okey, measurable. Selain daripada measurable. Abai, measurable tu. Macam mana Abai? Is your goal in measurable element? Maksudnya macam mana Abai? Unmute dulu Abai. Unmute. Okey. Measurable ni maksudnya contoh kalau macam kereta tu kita tahu harga dia berapa. Kan? Okay. Macam tu macam kalau kita target Star Club pun kita kena tahu berapa yang kita nak capai, berapa TPC. Betul. Okay. Thank you Abai. Okay, what else Abai? Oh yes. Okay, biasa dengar tak? Selalu kalau kita sit down dengan kita punya leader atau coach kan, selalulah coach kita, leader kita akan cakap convertkan kepada TPC supaya jadi free. Biasa dengar tak? Maybe yang baru-baru ni Balia dia macam kerut sikit. Macam mana ke? Okay, contoh okay, let's say lah kereta ni kita nak beli kereta. Kereta tu harga RM1,000 untuk monthly installment dia. Okay? Monthly installment RM1,000. Okay? Lepas tu kita tengok berapa TPC yang boleh dapat RM1,000. Basically berapa? Kalau kalau RM100 kita ambil lah plus minus 40%, anugerah plus kan? Kat situ dah 40, betul tak? Okay. Kalau 10 orang klien 400, betul tak? Kita ambil yang RM100 lah, senang kira kan? RM40,000 lah. RM40,000. Kena dapat RM40,000. So, bila dapat RM40,000, alhamdulillah jaga collection payment selama 6 tahun settle lah duit kereta tu RM1,000. Faham tak? Faham? Apa tak? Alright. Clear tak Balia? Balia tadi saya tengok. Clear tak Balia? Faham. Clear. Measurable. Faham. Okay, right? Okay, measurable. Okay, attainable pula. Macam mana attainable? Saya nak tanya ni. Attainable ni. Okay, attainable. Macam mana ni? Adam, attainable. Is your goal attainable? Yes, attainable. Attainable ni boleh digapai atau tidak lah. Boleh dicapai. Attainable ni orang kata boleh dicapai lah. Contohnya. Okay. Contoh saya nak tanya. Okay, saya tanyalah Okay, contoh. Saya nak beli Ford Mustang GT 5.0 minggu depan. Dengan apa yang saya ada sekarang ni, make sense tak? Ataupun attainable tak? Boleh dicapai tak sebenarnya? Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Nampak tak? So saya nak jadi angkasawan, nak naik ke bulan, pergi mari. Attainable tak?
Yes, memang kena believe tu lah. Memang kena believe. Tapi tak attainable sebab apa? Kita pun bukanlah belajar kos angkasawan, nak kena pergi kursus dan sebagainya. Tak attainable. So, kita kena attain lah. Boleh dibayangkan. Attainable boleh dibayangkan. Okay? Boleh dicapai lah. Maksudnya macam tu. Okay, lepas tu relevant. SMART, relevant ataupun realistic. Is reaching your goal relevant to you. Adakah kita punya macam tadi saya kata salah satu contoh lagi kan realistik. Contohnya macam okey, saya ini contohlah yang belum berkahwin lagi Saya nak kahwin dengan anak raja. Saya nak kahwin dengan anak sultan. Ada tak circle kita? Memanglah orang kata tak apa saya yakin, saya doa kan. Ya betul, tapi kita tengok boleh ke kita nak capai benda tu? Boleh ke kita nak clarify, measurable and result yang kita nak tu? Kan? Adakah realistik? Kita nak macam tadi saya cakap lah Mustang, nak pakai minggu depan. Tak realistik sebenarnya sebab dia kena melalui banyak proses. Sikit. Takkan nak terus pakai GTR, betul tak? Takkan nak terus pergi rumah 1 million, half million. So kita kena realistik sikit-sikit. Ataupun contohnya macam ni, nak start club. Prudential sediakan kontes kecil-kecil. Nampak tak kontes kecil-kecil untuk kita capai ke arah start club. Clear tak semua? Clear. Umi clear tak Umi? Clear. Okay, right. Okay. So, Stofa setakat ni okay? Okay. Okay. Right, good. Okay. Okay. Seterusnya adalah T. T time bound lah. Do your goal have a deadline? Yes. Ini yang saya cakap tadi tu. Macam Fazli bagi tahu. Biasa dia cakap nak tu je tapi tak tahu bila. Betul tak? Kita kena okay. Saya nak tanya siapa dekat sini belum pernah buat dream board? Boleh tak tulis nombor 1? Okay, Balia. Okay, right. Ada ni okay, tak apa. Okay, Ai, okay. So, okay. Yang belum buat dream board, later akan datang ni bila COVID ni dah settle apa semua, kita buat team building, make sure hadirkan diri anda untuk join team building kita. Okay, kita belajar buat dream board ni, internalize kita punya goal kita. Sebab apa? Dia kena ada jangka masa. Contohnya macam okay, saya nak achieve, saya nak achieve, saya beli kereta GTR Januari 2021. Alhamdulillah aku sendiri dapat beli. Betul tak? Macam tu. Dia kena spesifik supaya bila kita tengok dream board kita, wish tak boleh ni, nak dekat dah. Itu namanya time, bukan bila nak achieve. Tengoklah insya-Allah lah ada rezeki ada, kalau tak ada tak boleh nak buat apa. Tak boleh macam tu. Kita diajar untuk deadline. Sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Alright. Clear semua? Clear. So, okay, kita buat latihan sikit. Boleh tulis dekat kertas ataupun pen, kena ada pen dekat anda, lepas tu buku atau kertas. Okay, write a goal statement. Maksudnya tulislah goal anda lah. 1, 2, 3, tak kisahlah tu dalam kolom 3, kalau ada 4, 5 buatlah, tapi tak apa. Tulis je goal anda. What is your goal? Apa anda punya goal? Be specific and measurable. Tadi yang macam mana kita dah ulang kaji tadi. Why do you want it? Kenapa nak benda tu? Kenapa nak perkara tu? Kenapa nak benda tu? Maksudnya. Okay. Lepas tu why is it so important to you? Apa benda ni penting sangat ni kat kita ni? Aku nak beli rumah ni sebab apa sekian. Kenapa penting? Bagi tahu reason. Reason tu basically big why lah. Okay. Dan when do you want to achieve it? Tulislah contoh, saya nak rumah, contoh macam Adam tadi kata nak rumah. Lepas tu kenapa nak rumah ni? Lepas tu kenapa pentingnya untuk aku ni? Contoh. Saya nak beli rumah ni sebab saya nak bawa family saya duduk sekali dengan saya. Sebab apa? Family saya tak pernah ada rasa rumah sekian-sekian 5 bilik, contoh macam tu. Kan? Bila nak achieve? Tulislah Januari 2024 contoh. Okay, clear? Okay, clear.
Tulis dulu, tulis. Dah lebih kurang dalam seminit macam tu. Nanti bolehlah share sikit. Saya maybe pick satu orang je kot. Okay. Fazil dah tulis ni? Belum, tengah tulis. Oh, belum. Okay. Bayi dah tulis, Bayi? Tengah tulis, tengah tulis. Tengah tulis, okay. Balia kita tulis Balia. Balia lagi. Siapa Saya lagi? nak Honda City minggu depan. Alhamdulillah, Madang. InsyaAllah boleh tu. Amal okey, Mat? Okay, Wan. Okey, nanti saya nak dengar daripada Ahmad lah. Okey. Tahu mak duduk Mekah. Oh, itulah. Okey. Tu gambar Madinah dah, bukan Mekah. Okey, dah 95. Okey, tak apa. Maybe just ringkas, kita nak dengar sikit je. Maybe apa orang kata jujur daripada hati anda lah, kan? Okey. Boleh Mat nak dengar daripada Ahmad? Boleh. Just satu je goal, tak nak banyak-banyak, satu goal. Lepas tu kita start daripada yang what is your goal? Okey, apa yang goal Ahmad? Specific dan measurable. Spesifik measurable nak pergi Madinah dengan anak bini. Nak pergi dengan benda dengan anak bini, kan? Okey, kenapa nak? Why do you want it? Kenapa nak pergi Madinah tu dengan anak bini? Sebab kat sana feel dia rasa lebih kuat sikit daripada tempat-tempat lain. Boleh? Kat tempat lain maksudnya? Maksudnya kalau kita nak banding kan, kalau dalam dunia ni kan dia lebih pada tempat tu ada kelebihan dia masing-masing kan. So dekat sana dia feel dia tu lebih sikit lah. Okay. Maksudnya nak pergi situ nak pergi beribadah lah kan, betul tak? Itu kira salah satunya lah. Tapi yang keduanya sebab kat sana semua orang nak pergi kan. So kita nampak dekat sana, nampak suasana dia lain pada yang lain. Lepas tu lebih spesifik lagi dekat sana nak try angkat GMC. Sewa kereta GMC pun jadi lah. Right. So kenapa benda ni penting sangat untuk Ahmad? Why is it so important to you, Ahmad? Kenapa penting sangat ni? Sebab kita kira impian daripada awal masuk dalam jadi ejen ni sampai sekarang. Oh, impian waktu jadi ejen, impian ni sebelum jadi ejen tak ada impian ni lah. Itu gila macam tu lah kiranya. Okay. When do you want to achieve it? Bila nak capai ni, nak pergi Madinah ni? Corona habis je terus pergi. Okay, dekat sini clear tak? Rakan-rakan yang lain clear tak? Okay. Ya, Tak. clear. Maksud saya clear tak clear tu, okay, apa yang Ahmad nak ni, when do you want to achieve? Dia cakap bila corona habis je pergi. Oh. Tak boleh jangka lah. Itu je. Okay, corona habis ni bila? Tak Bila tahu. corona ni habis? Takkan habis. Kita tak tahu bila. Kejap kata bulan 9 dah habis. Maksudnya dah habis tu boleh rentas ni dan sebagainya, tak clear. So Ahmad kena tulis apa? When you want to achieve, bila? Tarikh tu bila? Tahun bila? Bulan bila? Kena tulis tu. Sebab apa kena tulis tau? Okey, contoh corona ni habis, contoh dia kata boleh rentas negara. Boleh rentas negara bulan 10. Bulan 10 lah Ahmad kena pergi. So kat sini kita kena clear. Okay Mat, boleh Mat? Kena clear Mat? Tulis Boleh, Mat. bulan. Kalau macam tu 21 bulan 1 2022. Yes. Spesifik kan? Yes, tulis. Baru betul mak. Betul. Okay, betul. Kena clear. 21. Kenapa 21? Saja pilih pada tu. Sebab dia nak spesifik kan, so kita pilih je lah. Okay. 21 bulan apa mak?
21, 1, 22. 21, 1, 22. Satu dulu. Satu commission. 21 commission, 20 commission. Jama dah bang. Lah masuk bonus kan. Muat tak nak bang. Okay. Alright, okay. Bagus. So tak apalah, saya tak pilih yang lain lah. Okay. Vital behavior ni, kita tengok. Okay, problem. The ultimate goal, bonus kena planner baru bonus. Betul lah, kena tambah bonus kena planner baru ada bonus. Alright, okay. Terima kasih Coach Fizi, remind. Okay. The ultimate goal of influence is to change behavior. Yet most aspiring influencer have no idea what behavior they are actually trying to change. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Kan? Banyak orang ni dia selalulah kalau coach kita bagi tahu kan, dia kata okay, mula-mula target awal tahun adalah contoh EWP. Lepas tu dah lepas half year, rasa macam tak boleh dah, dia compromise. Betul tak? Dia compromise, tak boleh ni. Rasa-rasa perlu tak kita kurangkan target ataupun minimizekan kita punya goal kita. Apa tadi? Saya ada macam dengar suara tadi. Tak. Kita tak boleh minimize kita punya. Okay, apa yang kita perlu buat? Kita kena ubah kita punya behavior untuk jadi lebih better. Kita kena ubah strategi kita. Kita kena ubah behavior kita. Kalau kita tengok kat sini, dia bagi tahu solution. Focus and change a few vital behavior. The smallest number of high leverage action that it's routine enacted will lead to the result you want. Maksudnya dekat sini. Okay. Fazli apa? Fazli faham Fazli? Solution daripada problem tu, kalau kita tak boleh nak achieve kita punya target tu, macam kata tadi half year, tak boleh nak achieve. Tapi mungkin kita boleh achieve dari kita tukar kita punya fokus, kita change kita punya behavior. Daripada half year yang 6 months tu, mungkin kita boleh tukar strategi kita ataupun cara kita untuk dapatkan result yang better, ataupun kita boleh achieve kita punya goals tu. Okey. Apakah vital behavior sebagai seorang ejen takaful, ejen insurans? Siapa? Abi tadi Abi dulu. Abi. Set appointment. Okay, set appointment. Okey. Fazli ada nak jawab tadi tu? Tak. Saya tanya, jawab tanya saya. Tapi kalau tanya mungkin kena lebih rajin lah kot. Rajin dari segi buat promotion ke, promote ke, dengan mulut dengan tangan untuk bantu each other ke, minta tolong ke, minta pertolongan ke, mungkin lah dari segi tu. Alright. Okay. So bila kerja pun ada SOP, betul tak? Tapi saya yakin sebagai ejen pun ada SOP. Okay, saya nak tanya okay, Alifah. Si Alifah. Saya nama Alifah. Okay, saya tanya si Alifah. Okay, apakah SOP ataupun vital behavior lah, kita panggil vital behavior kan, sebagai seorang ejen takaful? Vital behavior contohnya open, boiler, dan lain-lain. Kalau kita pergi training Malaysia, dia akan bagi tahu apa? Okay, boleh tu dah betul lah. Ingat tak new name, make appointment, berapa call per day, ingat tak? Kalau dulu awal-awal jadi ejen pergi Power Spring kan dia ajar, betul tak? 30 call per day. 30 call per day. Make appointment. Saja dia suruh Abeji jawab. Pandai je betul. Pandai dia. Kapah. Pandai dia. Tak pernah buat boiler, kena buat. Contoh macam ni dia cakap tadi kan, the smallest Tak number. pernah mengecewakan. Sampai sekarang outstanding dia power lah Cik Pah. Janji dia. Okay, alright. Sampai hari ni pun saya tenggelam juga Cik Pah. Kan? Tak adalah gurau je lah. Okay.
So basically kita boleh ubah sikit-sikit lah. Contoh macam tadi vital behavior kita sebagai seorang ejen adalah buat call berapa 10 call je, 30 call macam tu. Ada dapatkan new number and lepas tu follow up. Sekarang ni basically kita apa yang agensi Sagroup terapkan sekarang ni? Attend training. Betul. Menggunakan kaedah apa? One acre land. Betul. So sikit-sikit buat perubahan sikit-sikit tu macam tu lah. Okay. So what is your right vital behavior? Macam itulah saya bagi tahu lah. Call, make appointment, set appointment, lepas tu apa lagi? Dapatkan new numbers. Basically kita buat direct program sebelum ni kan, tapi dapatkan new numbers daripada social media lah, banyak source. Okay. Alright. So okay, ini yang kita nak tengok dekat sini kan. Okay, bila kita dah CMR, clarify measurable result kita analysis vital behavior kita dan kita tengok 6 sources of influence ni. Nombor 1 adalah personal motivation kita. Okay, salah satu contoh lah saya bagi Okay, kita tengok adakah kita lack of personal motivation. Contoh dia, okay, saya ni keluarga sederhana. Lepas tu saya memang kena buat, aku memang kena buat. Kalau tak siapa lagi nak bagi duit dekat parents aku ni. Dorang ni dah berusia, lebih baik aku kena kerja sekarang sebelum dorang tak ada. Contoh macam tu. Okay. Ada orang dia punya personal motivation dia anak dan pelbagai lagi. Macam Alifah, personal motivation apa Alifah? Jangan cakap personal tau. Personal motivation. Coach Martin dia senyum-senyum tu. Saya kelu. Okay. So personal motivation tu inner lah, dalaman kita lah, diri kita sendirilah. So kalau betul kita punya personal motivation ni Bang Wan kata ada big why tu, insyaAllah tidak ada istilah down lah kan. Okay. So kita tengok nombor 2, personal ability. Personal ability ni mungkin dia kurang kat personal ability. Contoh personal ability, apa yang membuatkan dia tak boleh buat apa tadi tu? Saya dengar apa tu? Kucing. Kucing. Okay. So personal ability ni apa yang membuatkan dia tak boleh buat vital behavior ni? Contoh tak boleh buat appointment, tak boleh tak boleh buat call, tak boleh dapatkan new number. Okay, contoh salah satu sebab lah kan. Rasa-rasa apa benda? Siapa boleh bagi tahu? Skill lagi. Okay, skill lagi. Knowledge lagi. Attitude and knowledge, attitude, skill and habit cash lah. Okay, salah satu contoh. Okay, coach, saya tak boleh nak buat appointment ni. Time contohlah berfizikal tak boleh sebab saya ada masalah. Saya sempat berpeluh. Bila berpeluh badan saya basah. Bila basah bau kepam. Tu orang banyak lari tu. Contoh lah. Lagi apa? Saya diisytiharkan OKU contoh. Tapi dalam Prudential pun kita ada OKU yang berjaya, right? Tu ability, kita tengok kekurangan. Sebenarnya jangan pandang kekurangan. Tengok kekurangan tu adalah satu kelebihan kita. Betul tak? Saya ni kecil je kan contoh kan. Tapi kecil-kecil cili padi, cili api. Saya ni pendiam tapi bila sekali cakap power, outstanding sampai ke hari ni. Contoh macam tu. Tengok ability kita kat mana. Kalau ada kurang kat situ, okay, buat penambahbaikan. Okay. Yang ketiga, social motivation. Okay, apa yang faham ni? Apa yang Rini ataupun Rini sebab Rini ada depan saya kot kat sini. Apa yang Rini faham? Social motivation. Rini ke? Rini, Syazri ni. Social motivation. Kawan-kawan lah, maksudnya teammate kita lah. Adakah teammate kita ni environment ke membantu kita lah dalam bisnes ni. Alright. Okay, thank you Rini. So betul, kita tengok kawan kita lah. Kita tengok circle kita. Bila contohlah kita cakap, aku nak pakai BMW lah kan. Kau biar betul Mal, betul ke ni? Tak payahlah. Kau kerja 10 tahun pun belum tentu boleh dapat. Kita tengok.
bila kita ada skill macam tu, okay, cepat-cepat move, cari. That's why and bila dalam agensi subgroup sekalipun, bila kita dalam circle, kau boleh capai, kau boleh sikit lagi, nampak tak? Environment yang macam tu, social motivation yang menaikkan. So bila rasa macam maybe lah kita punya semangat tu down pun, cepat-cepat datang training, cepat-cepat jumpa Coach Martin, Coach Mi, Coach Fizi, Coach Lan and leader-leaders kita ni, cepat. Basically benda itulah yang akan menaikkan. Mungkin kita personally tak ada masalah, tapi ada masalah dekat social motivation. So basically kena improve. Okay. Nombor 4, social ability. Social ability ni tadi personal kekurangan diri kan. Kita tengok social ability ni contoh. Apa yang membuat aku tak boleh breakthrough fear ni ataupun tak boleh pergi buat better behave ni, contoh. Aku nak buat DA tapi tak ada orang support ni. Tak ada orang support kan. So maka tak bolehlah buat better behavior. So cari yang social ability, pergi dengan kawan. Jom besok kita ada buat EA ni, contohlah waktu fizikal, jom kita ada buat EA. Ataupun satu lagi sekarang ni dah ada virtual office. Jom masuk virtual office, jom masuk virtual office, buat kerja berkumpulan. Bila kerja berkumpulan, sometimes macam contohlah sekarang ni kan, macam bila duduk je dengan Naim kan, baru submit ni 3. Oi, biar betul ni. So kawan-kawan dan satu bilik dengan Naim tu pun maksudnya selalulah bagi-bagi kan. Aku tengok tak boleh ni, tak jadi ni. And so kita belajar kat situ. Dia bagi kita motivation, social ability tu lah. Faham tak? Kau kena buat ni, kau kena buat macam ni. Alifah kena buat direct approach. Janganlah duduk sebelah Putra je. Contoh macam tu, contoh lama boleh. Contoh. Okey. Nombor 5, structural motivation. Ni of course lah, lebih kepada reward lah. Saya tak boleh buat appointment ni sebab tak ada reward dah. Tak ada reward. Logik ke tak ada reward sekarang ni? Saya rasa tak logik, betul tak? Sebab apa? Prudential dah sediakan platform, tambah lagi agensi subgroup pun dah sediakan platform. So apa yang terbaru ni? Apa reward terbaru ni? Apa terbaru Dam? Adam ke ada ni ada ni? Keyboard. Ada. Keyboard. Lagi apa? Keyboard, mouse. Macam Stylus pen. Alek. Nampak tak? Lepas tu submit semua di atas. Semua di atas tu yang 25 tu. Okey, nampak tak? Inisiatif subgroup. Daripada subgroup kajian KT yang beri inisiatif untuk, sebab ada setengah orang dia tak kisah lain, dia cuma nak reward kontesnya ni. Dia itu yang membuatkan dia bergerak. Kena ada tu. So alhamdulillah, insya-Allah Prudential dengan subgroup memang dah ada. Nombor 6, accessibility ni. Saya tak boleh lah, sebab apa saya kena ada office. Tapi subgroup sediakan office tak? Ada tak office? Ada. TV berapa inci? 50. Apa? Extra lagi 75. 75. 75. Lepas tu ada meja pingpong lagi. Lepas tu tambahan pula lagi. Baru-baru ni, semalam baru settle. Kapet baru. Kapet baru. Lepas ni kalau nak masuk office kena buka kasut. Tapi bila buka kasut hati-hati. Yang saya sarankan rajin-rajin basuh stokin. Okay. Lepas tu ada lagi. Apa lagi? Office dah ada. Sistem kita dah ada. Yang cagu. Waduh, ya Allah. Hai. Okay. Betul. Okay. Tengok sekejap. Fokus balik semula. Coach Martin. Okay. Okay, nombor 6 tu tadi apa? Okay. Structural ability, system, facilities. Kan. So, jangan lupa nanti kita disiplin ni, di kesempatan ni saya ambil lah. Nanti kita akan distribute, kita akan war-warkan tabung kutipan lah untuk sama-sama menyumbang, okay? Untuk kita punya new office. Tak sabar rasanya, tak sabar. Kelas fizikal ni, jangan lupa lepas ni kapet dah baru, TV dah baru, meja pingpong dan sebagainya. Itulah yang membuatkan kita boleh pergi lebih jauh lagi. Tak mungkinlah kita punya lag. Dan kita tengok, mungkin kita punya 6 of sources influence ni tak ada masalah. Maybe kita lag dekat behavior. Ataupun behavior kita dah betul lah, dah okey dah behavior kita. Tapi kita ada salah satu daripada 6 ni, 6 sources influence. So kita kena clarify. That's why dia rotation. CMR dulu, analysis, find behavior, analysis untuk 6 sources influence ni. Lepas tu execute. Execute lah daripada 6 ni kita execute kepada VB kita, saya panggil VB
Dan insyaAllah kita akan dapat good result lah. Alright. Apa ni saya tengok je. Okay. Yang potong kuku kaki. Okay. 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 So ada nak tanya apa-apa tak? Ada yang nak apa-apa? Testing ke saya punya sangkut ni? Semua clear tak ni? Clear. Ya. So far dah habis dah slide saya? Kalau dah habis, saya open dulu NPA. Maybe satu soalan lah. Kan? Ada nak tanya? Khalifah tolong Kak buat bunyi sikit Khalifah. Bunyi. Bunyi apa? Aish. Bunyi kancil harimau. Bunyi kancil. Bunyi kancil, come on. Bunyi krik. Okay, tak apa. It's okay. Tak apalah rakan. 6 ni basically kita tengoklah. Maybe kita boleh pergi tapi kita lack of 6 sources influence ni. Kalau kita nak tahu, kita kena jumpa orang yang betul, jumpa the right person, bukan orang yang selesa kita berjumpa, selesa kita berbual, selesa kita bertanya. Kita kena jumpa orang yang betul, the right person, see the right person. Basically leaders kita lah, coach kita lah. And nak tanya kat mana saya punya kelemahan saya, sama ada DB ataupun perkara-perkara ni. Dan saya yakin insyaAllah 5-6 ni tak adalah. And support system daripada agensi, daripada company dah memang superb lah. Lepas tu kalau social motivation ni insyaAllah tak juga sebab kita dah ada KB. KB tahu KB? Knowledge base. Ada sharing-sharing speaker luar, sharing-sharing speaker dalam. Boleh tanya sendiri dengan leaders kita, betul tak? Tapi rata-rata kebanyakan ni banyak nombor 1 dan nombor 2 lah. Dan kita tingkatkan VB kita. Alright? Alright. Kalau tak ada, saya stop share. Okay. So far, itu sahaja daripada saya. Coach Martin ada tak? Coach Fizi ke? Dengan Coach Mi. Coach Mi ada tadi? Coach Mi ada kan? Ni tak ada. Saya tak ada. Okay, saya nak bukan tambah sikit lah So nak kena highlight balik, nak kena tekankan. So first kali thank you Mentor Jamal. Bukan senang to prepare untuk info ataupun to put in something influencer model. Tak ada apa yang salah. So betul. Tahniah Jamal Okay. Cuma saya nak tekankan lagi sekali lah dekat influencer model. Jamal boleh bagi saya co-host tak? So saya boleh share screen. Tak boleh Coach. Boleh man. Okay, so untuk influencer model ni, dia sebenarnya kalau lah kata kita faham betul-betul, sebenarnya dia boleh bagi impact yang sangat besar tau sebenarnya dalam kehidupan kita kan. Tetapi nak kena faham betul all the process of influencer model ni. Okay. So macam Jamal kata, okay, first kali kita nak kena clarify measurable result. Tadi saya ada dengar Adam kata nak beli nak beli rumah untuk isteri, betul tak? So sebenarnya clarify measurable result ni betul kita kena ada smart goal. Itu salah satunya. Tetapi kita nak kena cari sebenarnya apa meaning di setiap goal yang kita nak tu. Okay, dia nak kena ada meaning. Everything yang kita nak, aku nak BMW. Why aku nak BMW? Kena ada meaning di sebaliknya. Okay, contoh Adam Zahri kata aku nak beli rumah untuk isteri aku. Kenapa nak beli rumah untuk isteri Adam? Kan sebab tu dia tekankan di situ. First kali kita nak kena identify what, why, and when. Betul tak? So jangan fokus in changes, fokus in apa yang kita nak. So macam mana nak tahu kita kena clarify measurable result, maksudnya apa yang kita betul-betul nak di sebalik apa yang kita nak tu dia nak kena ada meaning. Okay, something yang really meaningful. Okay, contoh Adam kata aku nak rumah. Kenapa? Sebab actually wife saya dah banyak dah berkorban untuk saya. Okay, dan saya rasa saya sebagai ketua keluarga dan ini adalah yang terbaik untuk saya balas balik apa yang dia korbankan untuk saya, dan sebenarnya ini adalah satu kepuasan bagi saya untuk saya make sure okay, wife saya dapat apa yang diinginkan. Maksud kita ada something yang di sebalik belakang apa yang kita nak tu, something yang really meaningful yang kita akan carry sampai bila-bila. Okay, so first kali kena identify betul-betul apa measurable result yang anda nak. Okay, after dah clarify, after kita dah clarify apa measurable result yang kita nak, okay, kita start do analyze.
Okay, kena cari apa vital behavior in order untuk aku achieve apa yang aku nak. Okay, vital behavior tahu maksud behavior ni adalah behavior apa bahasa Melayu Sikap ataupun sifat. Kelakuan. Perlakuan. Vital ni adalah utama. Apa perlakuan utama? Kena cari. Dia cakap find vital behavior. In order, apakah vital behavior untuk anda dapat apa yang anda nak. Okay, kena cari. After anda dah dapat anda punya vital behavior, ini yang anda nak kena check 6 sources pula ni. Okay, adakah 6 sources aku ni membantu untuk aku dapatkan aku punya vital behavior, untuk aku buat aku punya vital behavior. Okay, kena check 6 sources. Apa benda 6 sources? First sekali adalah personal motivation. Ini melibatkan kita punya dalaman lah, kita punya why, reason. Okay, kenapa aku nak kena buat benda ni. Yang keduanya adalah personal ability. Personal ability ni contohlah, let's say lah kata, aku nak buat direct approach, tapi aku tak tahu macam mana nak buat direct approach. Okay, itu maksudnya kita ada problem on personal ability. Diri kita sendiri punya kemampuan. Kita tak boleh nak buat VB tersebut. Okay, aku nak kena ada open 5 satu hari, tapi macam mana aku nak buat presentation Okay, so itu ability kita kurang. Okay, yang berikutnya adalah social motivation. Kita kena check, adakah kita berada di sekeliling orang yang mempunyai satu dream yang kita, yang mempunyai satu matlamat yang kita, yang mempunyai satu perjuangan yang sama dengan kita. Okay, ini especially part time nak kena check dengan siapa anda berkawan. Okay, yang berikutnya ada poin yang keempat adalah social ability. Social ability ni pula, contoh let's say lah kata, okay, kita ada masalah dengan personal ability. Tetapi adakah social ability kita, ada orang yang berkemampuan untuk kita belajar. Contoh, okay, aku nak approach ataupun aku nak approach orang yang ada big case, bukan big case, aku nak approach aspirasi. Tetapi aku tak pandai macam mana untuk present aspirasi. Check anda punya social ability. Adakah di subgroup ada orang tak yang tahu macam mana nak present aspirasi? Okay. Ataupun aku nak jumpa orang yang big prospect, tapi adakah di subgroup ada tak orang yang tahu macam mana nak approach orang yang big fish ni, big prospect ni? Itu adalah social ability. Maksudnya, adakah di sekeliling kita ni ada tak orang yang berkemampuan yang mana kita boleh rujuk? Okay, so anda kena identify 4 yang keempat. Yang kelimanya anda kena identify adakah kita ada problem dalam structure motivation. Structure motivation ni maksudnya macam Jamal cakap ni, okay, ada macam contest. Adakah company structure ni lebih kepada more to company. Okay, adakah company ada bagi contest untuk motivate kita, ada bagi insentif. Okay, yang berikutnya adalah structure ability. Okay, adakah kita punya company management ada provide training, ada provide intensive class. Okay, so bila kita dah identify benda ni dan kita dah overcome benda ni, okay, barulah kita execute. Selagi kat sini anda tak boleh nak recover, anda tak boleh execute anda punya VB. Okay, anda kena overcome kat sini dulu. 6 sources influence. Barulah anda boleh execute anda punya VB. Okay, let's say lah kita dah execute VB, aku nak open 5 per day. Okay, anda execute VB. Bila after anda execute anda punya VB, dan lepas tu tengok, kenapa still lagi tak dapat result aku ni? Okay, so bila tak dapat result, apa punca dia? Alifah, apa punca dia? Motivation. Kena check balik motivation. Yes, kena check balik. Adakah itu clarify measurable result yang kita nak? Tetapi awal-awal kita dah betulkan dah. Kita dah cari dah why apa semua. So should be, kalau betul dah awal-awal kita set kat sini, masa kat sini betul lah. Problem dia adalah maksudnya vital behavior kita salah. Faham tak? Sebab tu dia pusing balik ni. Kalau anda tengok circle ni. Okay, kita dah check apa kita nak, analyze, okay, aku nak kena buat vital, contoh, aku nak 5 open per day. Kita analyze, kita dah overcome kat sini, dah boleh jalan vital behavior. Dah jalan vital behavior, tapi still lagi tak dapat kat sini. So, jadi maksudnya, ada problem kat sini ya. Maksudnya, aku punya vital behavior salah ni, in order to achieve, sebab tu aku tak achieve. Okay, so anda faham influencer model ni? Dia adalah satu rotation, tetapi dia always bermula daripada CMR ni. Okay, lepas tu kita check kat sini. After check kat sini, kita check kat sini. Settle down kan kat sini.
Okey, dan lepas tu patah balik ke sini, tengok hasil. Dapat tak result? Tak dapat. Patah balik kat sini. Patah balik kat sini. Patah balik kat sini. Patah balik kat sini. Boleh tim? So that's why anda kena faham betul-betul kat sini. So ini adalah proses yang menentukan untuk kita dapat apa yang kita nak. Okey, so antara contoh tak apa dah sikit lagi. Antara contoh macam-macam kita datang kat sini. Bila anda datang kat sini, anda datang dengan berbagai-bagai impian. Betul tak? So bila datang impian first kali VB, kita tahu dah VB yang first kali memang kena datang training. Dan kita nampak malam ni actually kita out of numbers. Betul? Berapa orang je ada ni? 19. 16. So jadi maksudnya yang tak datang kat sini dia ada problem on vital behavior lah. To those yang datang pada malam ni, actually anda bagus lah. Actually anda buat anda punya vital behavior. Yang tak datang kalau dah ada appointment tu lain lah So kita doakanlah ramai ada appointment sebab ramai nak kejar untuk dapatkan 6 cases paling minimum. Tetapi to those tiba-tiba anda terdetik, alamak malas lah aku nak datang hari ni. So anda kena check balik. Kat mana problem di dalam anda punya influencer model ni. Okay, so right, itu sahaja. Okay Gamal, terima kasih kembali kepada Mentor Jamal. Terima kasih Okay, kepada coach. viewers untuk coach. Thank you, Coach. Oh yes. Thank you coach. Jam pun dah 9.55. So itu sajalah. Semoga bermanfaat kepada rakan-rakan. Let's fight together pada bulan ini. Okey, sekian saja daripada saya. Mohon maaf salah-salah. Kita tamatkan dengan tasbih sekarang. Surah Al-Nas. Okey. Assalamualaikum. Thank you, Jamal. Thank you.